InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasul min Allahumma ghnina bi halalin haram wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Allahumma inni nas'aluka bi barakati syarifah antu himal dunya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah jumpa lagi untuk pengisian kita daripada skala media ya, siaran langsung daripada audio kuliah ya. Saya nak remindkan sikit tadi doa bismillah 5 tu ya, kalau boleh kita amalkan nanti saya share dalam grup ya, itu doa Nabi Khidir yang berhajatkan sesuatu. Salah satu doa dia itulah bismillah 5 tu yang saya dapat daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus ya. Kita amalkan tu, apa yang kita minta insyaAllah Allah sampaikan insyaAllah. Tak sekarang, ada masa datang nanti insyaAllah. Kita dah sampai ayat Al-Fatihah, ayat itu kan. Ada ingat? Alhamdulillah sudah ya. Kita masuk terus Maliki Yaumiddin. Dah, insyaAllah. Kita tengok Al-Fatihah ya. Saya ulang balik nama-nama Al-Fatihah, iaitu Ummul Kitab, Al-Azim, Fatihah Al-Kitab ya, Al-Sab, Al-Matani, Alhamdu, Al-Ruqyah. Lagi satu Al-Quran. Itu ada nama. Kemudian kena ingat diturunkan di ya, isi penting dalam surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Kita kena tahu tu kan, pasal hari-hari kita baca satu hari 17 kali sembahyang fardu saja. Belum lain cerita lain ya. Ni 17 kali. Ni kena renung Fatihah ni, kena faham bila sembahyang tu. Salah satu nak khusyuk tu kena tahulah maksud dia Al-Fatihah. Jangan kita baca tahu-tahu habis sembahyang. Isi yang pertama diturunkan di Mekah, kedua mewakili seluruh makna Al-Quran. Al-Fatihah tu merangkumi Al-Quran 30 juzuk, 6236 ayat, 114 surah. Tu Al-Fatihah. Ya, jangan kita tak tahu ya, Al-Fatihah itu merangkumi. Lepas tu di depan, kenapa di depan, kenapa tak Iqra' di depan, kenapa Al-Fatihah diturunkan sekaligus habis. Iqra' berperingkat, betul? Itu Iqra' diturunkan berperingkat, Al-Fatihah diturunkan sekaligus habis. Ketiga, Al-Fatihah ni, isi penting surah Al-Fatihah ni, ia adalah hadiah paling istimewa daripada Allah Ta'ala. Paling hebat award daripada Allah Ta'ala. Quran pun dipanggil hadiah. Sebab tu dia membawa hidayah pada kita. Yang keempat, Al-Fatihah ni di sini menghubungkan kita dengan Allah SWT dan makhluk-makhluk lain ya, salah satu hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Bila kita baca satu-satu ayat tu, Allah jawab ya, bukan saja je kita baca satu ayat daripada Bismillah sampai Amin tu pun Allah jawab, Allah dengar ya. Kemudian yang kelima, Al-Fatihah tu melonjakkan kita dan membuka potensi diri kita. Fatihah ni kalau tegur renung-renung dia punya makna dia melonjakkan dan membuka potensi diri kita. Apa dia? Kenal siapa pencipta kita. Betul? Kita kenal Allah Ta'ala. Awal-awal lagi Bismillahirrahmanirrahim contoh. Betul? Dengan nama Allah. Kemudian yang kedua, menjadi hamba yang bersyukur. Sebab tu ada Alhamdulillah. Orang puji kita sebut Alhamdulillah. Jangan kita tambah. Syaitan tak berhenti, Iblis ni tak berhenti. Dia tahu kita sebut Alhamdulillah, tapi kita nak tegak sikit.
Alhamdulillah. Tahu tak apa. Ya, itu perangai kita. Sebab kadang-kadang kita tak perasan iblis tu non-stop nak membuat kita melencong ke tempat lain. Yang ketiga, Fatihah tu melonjakkan potensi diri kita ialah mengikut jalan yang lurus. Kita hari-hari minta. Ayat apa tu? Ayat mana? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta sebenarnya jalan yang lurus. Sebab tu kalau kita tak lurus juga, masalah besar kita. Ya, melencong. Kita kadang melencong ke tempat lain macam-macam. Okey, terus pada ayat Maliki Yaumiddin. Dal. Maliki Yaumiddin, ujung dia nun. Dalam Fatihah ni dua huruf yang hebat dalam Fatihah. Ada dua. Mim dengan nun. Nampak? Saya tengok semalam Ustaz Uwais Al-Qarni diterangkan tu. Tu pun jadi isu waktu sebenarnya. Isu besar. Isu tak tahulah. Kita tak pandai buat Quran. Tapi itulah. Kita tengok dalam Quran, cuba tengok dalam Al-Fatihah tu, nun dengan mim hebat dalam Al-Fatihah. Ya. Okey, Maliki Yaumiddin maksudnya yang menguasai di hari pembalasan. Siapa dia? Allah. Itu sebab tu kita jangan sombong ada kuasa, jangan sombong ada tahta, jangan sombong hebatnya macam mana. Tu kadang-kadang orang dah kaya. Ya, saya tengok video di keadaan yang paling kita risau sekarang ni, keadaan di Mekah, di Jeddah, keadaan di Saudi macam mana. Ya. Sebab tu kita renung bimbang keadaan semasa sana. Walaupun Allah dah bagi peringatan, dia terlupa. Maliki Yaumiddin. Hari-hari baca depan Kaabah, depan Mekah, kita kadang-kadang tak perasan. Disebut tentang hari kiamat di dalam surah Al-Fatihah. Ada tujuannya. Ia sebenarnya berperanan mendidik diri supaya mempunyai sense of the end. Ya, yakni apa saja perbuatan yang dilakukan mestilah dapat membawa kita kepada tujuan hari akhirat. Sense of the end apa? Ada bab habis tak lama lagi. Kita akan habis. Kita akan lenyap, kita akan musnah. Jangan kata umur kita panjang sampai 90, 120, kita tak habis. Tak. Kita tak ada bab dulu, kini, selamanya. Tak ada. Ya? Hujungnya mesti mati. Pagi tadi kalau sembahyang surau, ada baca surah Sajadah. Betul? Surah Sajadah. Ya? Yang kita sujud. Ya? Yang kita bukan 3 rakaat. Ya? Sujud Sajadah. Rugi kita tak dapat ke masjid, ke surau. Pasal ada sujud sajadah. Pasal apa? Dia baca surah Sajadah. Ada satu ayat. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Sampai habis. Ayat tu cuba tuan-tuan dengar, tengok. Kita ni diekori, difollowai oleh malakul maut. Tak kira kita di mana. Sebab tu kita kena be prepare. Tu pasal apa? Ni sense of the end. Yakni apa saja perbuatan yang kita lakukan mestilah dapat membawa kita kepada tujuan hari akhirat. Dalam hidup ini, tujuan dan keperluan hidup mesti seiring dan tidak boleh bergerak dengan salah satu saja. Mesti ada bab ke akhirat tu memang penting, ya, membawa kita tujuan pada yang penting. Tujuan kita hidup bukan untuk dunia saja. Ya. Kita duduk di skala media ni sebentar saja sebenarnya. Ya, cukup masa kita tak tahu. Perancangan Allah tu maha hebat. Kita tak tahu perancangan Allah Ta'ala. Yang sekarang kita dilanda sekarang ni pun kita tak tahu. Tak pernah orang cerita. Tak pernah diceritakan. Tapi Allah maha mengetahui. Malah perkara-perkara lain juga Islam amat mengambil berat. Misalnya contoh orang Jepun memang suka sudah diketahui umum bahawa mereka adalah bangsa yang sangat menjaga masa sejak dahulu. Ya? Bangsa yang sangat menjaga masa. Ya? Bangsa yang sangat menjaga masa. Jepun tak ada Islam, nampak? Tapi punctuality dia memang dahsyat. Kerja cepat, tepat, macam-macam lagi. Saya pernah tengok, saya pernah bekerja, memang dahsyat. Kita tak terdaya nak ikori dia. Pasal ada apa? Dia tak ada bab sembahyang. Dia tengok kita sembahyang 5 waktu, membazir waktu, dia kata. Membuang masa. Tu orang Jepun, tapi dia jaga kebersihan, ya, jaga masa sejak dahulu lagi.
Apalagi tentang kebersihan. Kalau tidak, tak mungkin mereka menjadi salah satu pilihan destinasi pelancongan orang ramai sehingga hari ini. Orang Jepun juga sudah mempunyai keperluan cukup sehingga tidak perlu kepada bantuan lain lagi. Namun tiba-tiba datang seorang pendakwah yang mahu mengenalkan Islam kepadanya. Katanya Islam amat prihatin terhadap menjaga waktu. Begitu juga dengan urusan kebersihan. Nampak? Jepun dengan kebersihan, Jepun dengan masa. Secara logiknya, untuk apa yang mereka menerima Islam? Kerana mereka sebenarnya sudah Islam sebelum mereka di Islam. Tu Jepun. Dia belajarlah Islam tapi tak tahu hidayah tu. Maksudnya hidayah ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan perkara ini, maka datangnya konsep, iaitu sense of the end, iaitu tujuan hidup, atau juga dinamakan sense of the end. Kita ada bab habisnya kita, penghujung kita. Sebab tu kita kena minta, Allahumma hatim lana bi husni khatimah wala tahtim lana bi su'il khatimah. Hujung hidup tu kita pastikan, kita minta hari-hari biar mati dalam iman. Ini hujung kita, hujung hidup. Habis umur, orang Terengganu kata, betul? Habis umur. Habis umur ataupun dah di kampus ataupun tu kena rendam kita. Kemudian, yakni setiap perkara yang dibuat hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk lain, bukan untuk office, bukan apa, lillahi taala. Sikit lagi, inilah yang harus ada dalam diri seorang yang bergelar muslim. Jika perkara konsep ini tiada, maka setiap perilaku yang dibuat hanyalah sia-sia. Sebenarnya inilah yang menjadi sokongan dan dorongan utama kita untuk terus bergerak mencari kebahagiaan hidup yang lebih sempurna di akhirat kelak. Cari jalan kita balik kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita dapat bekalan, dapat perisai. Yang penting tu antara yang perisai, yang awal perisai kita. Perisai kat mana? Perisai dalam liang lahat. Sebab tu jangan kita biarkan diri kita ni sampai terbiar menyentuh. Sebab tu salah satunya, satu hari tuan-tuan, kita kena doa 9. Tak tambah sikit, 9 doa kena amalkan. Pertama, minta panjangkan umur. Umur untuk apa? Umur untuk kita utilize. Orang putih kata, betul? Orang Terengganu kata apa? Pergunakan. Betul? Pergunakan sebenarnya umur kita. Ingat cakap Terengganu. Panjangkan umur kita. Panjang untuk kita utilize sebenar-benarnya. Takut dia soal. Satu soalan yang paling hebat besok dia akan disoal ialah umur banyak-banyak apa kita buat. Tak kira umur 60 ke 70, 120. Tak kira. Kita bukan umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh 850 tahun. Nabi Nuh saja 850 tahun. Dakwah 800 tahun. Yang ikut 80 orang. Jangan kita terkejut, kenapa tak nak ikut dakwah? Kenapa tak nak ikut Nabi? Kenapa tak nak ikut kitab? Pasal apa? Kena ingat, sejarah dah ada dah. 800 tahun hidup. Yang ikut Nabi Nuh 80 orang. Yang naik kapal Nabi Nuh 800 tahun tuan-tuan dakwah. Kita dakwah berapa tahun? Merdeka berapa tahun? Allah Ta'ala, jauh level kita daripada zaman dulu. Tu minta panjang umur biar kita senang, biar kita nak menjawab besok, kena utilize umur kita. Yang kedua, sihatkan badan kami. Minta Allah sihatkan badan. Untuk apa? Ni COVID. Kalau kena COVID, sihat tak? Tak sihat. Bukan tak sihat, mental pun problem. Nampak? Kena kurung, belum kena COVID lagi, kena kurung pun tak terdaya. Betul? Kena kurung dah, kena psycho dah di rumah, di pejabat, tak boleh online, semua cukup. Ustaz pun psycho juga. Bimbang tak ada kuliah kat luar, kena psycho kat rumah. Selalu kita ceramah macam ada orang, alhamdulillah. Kalau ceramah seorang-seorang macam ni, tak terdaya kita. Kita tengok muka kita kat kamera tengok muka kita. Siapa yang respon? Tak. Tu. Tapi ustaz kena buli kat rumah lah. Bila ustaz ceramah, orang rumah yang tolong gelakkan. Bukan gelak pasal awak tu, dia gelakkan kita. Cakap seorang-seorang, tak ada kerja. Tu.
Sihatkan badan kita. Yang ketiga, terangkan hati kita. Minta Allah Ta'ala terangkan hati. Biar kita terang, terima apa saja majlis ilmu, apa saja yang kaitan dengan Allah, apa saja kaitan dengan Rasulullah, apa saja kaitan dengan kitab Allah Ta'ala. Minta terangkan hati. Kemudian nak cara terangkan hati, tuan-tuan, amalkan Alam Nasrah, surah Al-Insra. Alam Nasrah tu satu hari 7 kali. Yang cantik 7 kali lepas solat. Tiap-tiap 5 waktu pun cantik juga. Kemudian amalkan surah Yasin. Bukan malam Jumaat je. Yasin kadang kita jadi adab Melayu, Yasin malam Jumaat. Padahal Nabi ajar Al-Kahfi. Al-Kahfi. Tapi dah ada tak salah. Tak salah pun, ya. Teruskan. Dah atuk nenek kita ajar, kita teruskan. Bukan salah pun, bukan baca mangga, baca Yasin. Ya, tu kena kenok kan. Kadang-kadang orang ni petikaikan orang dulu. Tak, betul lah. Macam dulu dipesan Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Bismillah. Tak kira lah Bismillah ke Bismillah ya, ataupun Bismillahirrahmanirrahim pun boleh. 21 kali. Pasal apa? Pasal nak perisaikan kita. Bukan kita saja. Bila seorang baca, satu rumah tu diperisaikan Allah Ta'ala. Pasal apa? Satu rumah tu baca Bismillah dengan nama Allah, tidur. Nampak? Bukan doa tidur je. Dengan Bismillah tu, dengan nama Allah kita tidur. Tu Bismillah ni pembuka benda pun. Apa benda kita nak gerak sikit, Bismillah. Pasal apa? Kita bersama Allah Ta'ala. Yang ke tiga, tetapkan iman kita. Minta Allah temankan. Tetapkan. Takut turun naik. Takut turun terus. Kena convert lagi turun terus. Tu yang orang boleh membunuh. Tak risau dengan ancaman Allah Ta'ala. Orang boleh bunuh sahabat. Semalam yang terbaru, sahabat tu tak tahan, kena ejek dengan tak ada handphone, dicekiknya mati. Lepas tu tutup dengan daun ubi. Busuk mayat tu berapa hari. Allah kan, berlaku di Indonesia kot. Sebelum tu di mana? Nampak? Orang boleh bunuh pasal apa? Lupa Allah Ta'ala. Sahabat dengan sahabat kita tu. Sebab tu satu lagi, jaga lisan kita. Kadang mulut kita ni bila bercakap pasal lidah, betul? Pasal apa? Kerana lidah mulut binasa, badan binasa. Betul tu. Badan binasa. Nampak? Bukan binasa, mati terus. Mulut punya pasal. Allah, tak kira lah dia cakap apa. Hati-hati kita. Sebab tu kita dipesan oleh Rasulullah, jaga anggota kita. 7 anggota utama kita. Salah satunya adalah lidah. Sekarang tak pakai lidah, pakai apa? WhatsApp. WhatsApp hebat-hebat. Janganlah sampai boleh bunuh. Pasal orang tak tahan. Pressure. Tak ada cara lain. Ambil kau. Tu cekiknya mati terus. Yang ke tetap iman. Kemudian elokkan amalan kami. Minta Allah Ta'ala elokkan. Maksudnya elokkan. Kita tambah sembahyang sunat kita, puasa sunat kita, Quran kita. Jangan lepas tuan-tuan. Saya open lagi My Quran Time ni. Guru sinergi yang buat My Quran Time ni open lagi dengan belajar tazakur, tadabbur Quran, talaki. Betulkan ayat kita, betulkan sebutkan kita dalam online. Boleh buat di rumah, handphone cukup. Boleh join. Nanti saya share. Free of charge sebenarnya. Benda free. Quran pun Allah tak charge pun. Bayangkan. Tu kita nak benda-benda bab tu. Kemudian luaskan rezeki kita. Rezeki ni jangan berhenti buat infak. Jangan tunggu ada duit ada infak. Ada apa pun kita infak. Sedekah jangan berhenti. Jangan tunggu jadi orang kaya. Dekatkan kami kepada kebajikan. Minta Allah Ta'ala dekatkan kita. Senang buat baik. Jangan tunggu hari Jumaat nak bersedekah. Jangan tunggu hari Jumaat. Jangan tunggu Ramadan baru sedekah. Janganlah. Itu jadi trend orang-orang zaman dulu. Kita sekarang ni kita ubah, buka minda kita. Dan yang ke-8, jauhkan kita daripada kejahatan. Cukup bab-bab maksiat ni berhentilah. Dah ada peringatan Allah Ta'ala yang hebat ni, berhentilah bab maksiat. Cukuplah. Kita sokong arak haram. Confirm haram. Dalam Quran dah tulis lah arak haram. Tapi kadang-kadang orang seronok dengan arak, walaupun dah berumur pun dia bimbang juga arak tu diharamkan. Dia kena renung kita. Tu yang kita sedih, kesian. Pasal apa?
tak tahu mana halal, mana yang haram. Padahal ada Quran dah, ada kitab dah. Tu jaga. Sebab kejahatan kita ni kita elakkan, kecualikan kita daripada kita. Akhir sekali, minta Allah Ta'ala tunaikan hajat kami. Minta pada Allah Ta'ala. Yang ke-9, mohon Allah Ta'ala tunaikan hajat kita. InsyaAllah 9 tu, itu pun insyaAllah. Mohon ingatkan saya, ingatkan kita share dalam grup insyaAllah. InsyaAllah kita sudahi pagi ini dengan, pagi Jumaat ni kita sudahi dengan Al-Fatihah. Iya. Surat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'ani syarri minna wa qdi awalina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahlika wa alika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir fa innahu dzunuba illa anta. Tahasanna bil jabar wa tasanna bil malakut allazi la yamut yasrif anna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.